Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berhimpun dan kita sama-sama dapat menunaikan salat fardu berjemaah, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita juga diberi ruang dan kita juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama kita dapat menikmati kehidupan kita, yang mana kita dapat meneruskan kehidupan kita dan bernafas lagi di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita untuk kita meneruskan melayari kehidupan kita dengan baik, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesihatan yang baik kepada kita untuk kita menjalani ibadah, diberi peluang untuk mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berada dalam tempoh yang agak mencabar, cabaran yang agak besar, iaitu cabaran yang membawa kita pelbagai dugaan. Alhamdulillah, macam-macam dugaan, tetapi kita masih lagi hidup. Ada di kalangan kita yang kehilangan keluarga, kehilangan sahabat handai, kehilangan rakan-rakan disebabkan ujian yang Allah berikan kepada kita, ujian pandemik COVID-19. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pelepasan dan Allah beri keringanan kepada kita, di samping kita berusaha untuk mendapat suasana ataupun keadaan yang lebih baik. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah angkat azab dan Allah bela diri kita daripada segala perkara yang tidak diingini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk fasa ketiga. Minggu hadapan Kuala Lumpur sudah masuk fasa yang keempat, yang mana bila sebut tentang fasa keempat, tuan-tuan, bermakna kita insya-Allah tak lama lagi akan diisytiharkan sebagai endemik. Endemik ni maksudnya kita terpaksa hidup dengan COVID-19. Insya-Allah lama kelamaan kita sudah mencapai endemik terkawal. Mudah-mudahan kita kembali dalam suasana yang normal. Cuma sekarang, tuan-tuan, kita masih lagi tidak aman ataupun tidak selamat sepenuhnya. Perpindahan fasa ke fasa bukan tanda kita sudah selamat sepenuhnya, tetapi ia merupakan satu tindakan untuk mengembali ataupun memulihkan ekonomi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berkenalan. Ini hari pertama saya di Masjid At-Taqwa atas jemputan, dan saya dijemput untuk menyampaikan kuliah bulanan disebabkan ada kekosongan dan saya pun free. Insya-Allah saya gunakan peluang yang ada ini. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid atas peluang yang diberikan. Perkenalan, nama saya Syed Shahrizan bin Syed Muhammad.
ataupun Dr. Syed Syahrizan bin Syed Muhammad. Saya menetap di Ampang. Sekarang saya bertugas di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan di Putrajaya. Jabat saya lah. Jawatan saya sebagai Ketua Penolong Mufti Bahagian Penyelidikan. Jadi tinggal dekat Ampang, bertugas dekat Putrajaya. Sudah berkahwin, 3 orang anak. Kelulusan, mungkin orang nak tahu kot, mungkin saya ni mengajar agama dan sebagainya. Jadi orang nak tahu saya ni kelulusan apa, sedikit lah. First degree saya daripada Universiti Al-Azhar, graduate tahun 2002, lama dah. Manakala master saya di Universiti Malaya, juga Doktor Falsafah, dan PhD saya juga di Universiti Malaya. Jadi insya-Allah sedikit perkenalan. Oh ya, saya berasal daripada Kajang, Selangor. Orang Kajang, orang sini lah. Bukan orang jauh. Tak ada masalah nak rentas negeri. Kahwin pun dengan orang Kuala Lumpur, orang KL. Jadi orang masih isu dulu tu masa PKP tu tak boleh rentas negeri tu, tak boleh balik kampung je lah, kan. Jadi dah buka daerah, kita dah boleh jumpa mak bapak kita. Ya, orang yang negeri, alhamdulillah sekarang ni sudah boleh berentas negeri. Syukur alhamdulillah, cuma kena hati-hati lah. Kalau nak balik, kalau orang muda-muda nak balik jumpa mak bapak, pastikan mak bapak kita sudah divaksin. Sudah divaksin. Pasal apa? Sebab kita tak nak berlaku yang lebih dahsyat lagi. Sekurang-kurangnya ada prevention. Kita terbukti, memang kita baca mana-mana fakta pun, sama ada tuan-tuan anti vaksin atau tidak, saya rasa tak ada lah kot. Semua sini sudah cukup 2 dos. Vaksin memang terbukti memberi kesan yang sangat positif. Kalau kita bernasib baik, dia tak kena langsung. Ya. Walaupun kita masih boleh ada chances untuk kena COVID-19, tapi terbukti bahawa memang dia dapat mengurangkan risiko dan begitu juga mengelakkan kematian. Tuan-tuan faham tak berapa puluh ribu yang masuk dekat Langkawi baru-baru ni, dan dikesan hampir 200 yang terkena COVID-19. Ada tempat yang tutup. Kalau ikut data, alhamdulillah, kesemua yang sudah divaksin kena COVID-19, tuan-tuan, tidak bergejala. Stage 1, stage 2. Balik-balik cek tengok, positif, tak ada apa-apa pun. Ini alhamdulillah, kita nak kata dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, vaksin memberi kesan yang sangat baik. Baru-baru ni saya menemani Sahibul Samah Datuk Mufti Wilayah. Kami pantau pengurusan jenazah dekat HKL. Dulu urusan fatwa, kita ambil fatwa Ebola, pengurusan jenazah Ebola. KKM tak berani nak uruskan. Sebab apa? Jenazah COVID-19 yang sudah meninggal dunia, risiko untuk menyebarkan virus itu kuat melalui airborne. Ya, daripada dalam badannya itu, sel dalam badan kita ni sudah tak aktif lagi, dia boleh keluar dan boleh disebarkan dengan lebih cepat. Jadi fatwa yang diambil ketika itu pengurusan jenazah, pengurusan jenazah Ebola yang tidak dimandikan dan tidak ditayamumkan. Kemudian selepas itu kajian demi kajian yang dilakukan, maka muncullah kajian baru. Ada prosedur yang mana sekarang ni jenazah COVID-19 dah boleh dimandikan dan boleh diuruskan, tak boleh dimandikan dan ditayamumkan. Jadi mandi pun tak boleh secara agresif ataupun secara yang mana sempurna mungkin. Yakni kalau kita mandikan jenazah COVID-19 itu sekadar untuk memenuhi syarat dan rukun. Maksudnya siram air, meratakan air pada seluruh badan. Dia tak perlu nak gosok-gosok, tak perlu nak apa. Ya, sebab mandi jenazah ni lebih kurang macam mandi wajib. Mandi wajib apa syarat dia? Niat, dan kedua meratakan air pada seluruh badan. Settle lah. Ya, tapi kalau yang sunat-sunatnya lagi detail. Ya, kalau kita buka kitab fiqh nampak clear macam mana diclearkan mandi sunat itu, mandi junub itu cara lebih sempurna. Namun kalau kita tengok pengurusan jenazah yang sempurna, itu memerlukan kursus.
Mungkin pihak masjid pernah buat kursus mandi ataupun pengurusan jenazah. Itu mungkin makan masa 2-3 jam. Wah, susah tu. Dia bukan susah, cuma nak belajar teknik macam mana kita nak menguruskan jenazah dalam konteks memuliakan jenazah. Sesempurna mungkin ikut sunnah Nabi SAW. Itu yang paling sempurna. Tapi kalau kita kata nak uruskan jenazah manusia, kalau kata mandi tu melepasi kadar wajib dan rukun, ratakan air je, walaupun tak gosok, walaupun tak sentuh, ambil air siram macam tu saja. Jadi sekarang dah boleh tuan-tuan, boleh ya. Jadi atas komitmen Sahibul Samahah Datuk, dia pun ajak saya nak tengok macam mana pengurusan. Sebab yang menguruskan jenazah COVID-19 tak boleh ahli qaryah ataupun pihak masjid. Yang uruskan mesti KKM juga. So Datuk nak tengok macam mana prosedur dia, macam mana diuruskan, pergilah. Jadi pergi dekat HKL tuan-tuan, sebelah tu ada pusat sukan. Pusat sukan dan disewa oleh KKM untuk dijadikan pusat pengurusan jenazah COVID-19. Jadi pergi situ, sebelum nak pergi tengok jenazah, tengok pengurusan dia macam mana. Selepas itu kami berkumpul dengan pakar forensik. Dan pakar forensik tu bagi briefing lah. Dia bagi tahu, dia kata Alhamdulillah Datuk, semenjak masa tu COVID-19 masa tu mencanak dan peringkat vaksinasi dalam kalangan orang dewasa 60%. Sekarang ni dah lebih 90%. Bila dah lebih 90, kita dah boleh lantas debit. Ketika itu golongan dewasa 60 ke 70%. Mengikut laporan daripada pakar forensik, doktor tu dia kata, Alhamdulillah Datuk, semenjak sudah mencapai 60 ke 70 yang dinyatakan sebagai vaksinasi golongan dewasa, kematian berkurangan. Semakin hari semakin berkurangan. Ini dia katalah, saya dengar sendiri. Lepas tu kita pun pakai PPE, pergi masuk dalam tengok pengurusan jenazah macam mana. Pakai PPE tu baru 5 minit dah rasa Allah Akbar, rimas. Dah rasa berpeluh, dah rasa 2-3 lapis. Nak pakai tu pun je lama. Kita tak biasa pakai. Macam mana kita bayangkan frontliners yang pakai daripada pagi sampai ke petang. Ada yang sampai ke malam tu. Bila buka baju tu, perah baju, meleleh air liu, meleleh peluh. Ya, itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah itulah sedikit mukadimah yang dapat saya sampaikan sebagai salam pengenalan hari pertama. Dan sudah semestinya bila sebut tentang kuliah bulanan, saya ada silibus saya lah, ada kitab pengajian, tapi sebenarnya saya bawa dalam bentuk PDF, saya bentuk dalam slide, tapi dia tak appear, dia tak detect. Wallahu alam, mungkin boleh ditambah baik ataupun diperiksa apa mana kekurangannya. Wallahu alam, sama ada. Tapi kalau iPad saya ni, kalau pasang dekat masjid-masjid lain, dia boleh detect, tak ada masalah. Tapi kat sini dia tak boleh detect, saya pun tak tahu. Wallahu alam, tak apa, dia mungkin kesilapan teknikal. Baik, yang saya nak kongsikan tuan-tuan, iaitu tentang satu kitab, yang mana kitab hadis Nabi SAW. Kitabnya kecil saja. Kitab tu tak mengandungi banyak hadis, dia hanya mengandungi 40 hadis. Ya, nama kitab tu Al-Arba'ina Hadithan lil Imam At-Tusi rahimahullahu taala, iaitu 40 hadis karangan Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi. Kalau tuan-tuan biasa dengar kitab hadis 40 Imam Nawawi, biasa kita dengar tu, Imam Nawawi ni ulama kurun ke-6. Tapi kitab yang kita nak baca ni antara kitab hadis kurun kedua, yang terawal di kalangan ulama-ulama salaf, iaitu yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi, A-L-T-U-S-I, At-Tusi. Ya. Jadi kitab ini dinamakan, menurut ulama-ulama yang lain, dia kata 40 hadis berkaitan dengan fardu ain. Maksudnya bab-bab berkaitan dengan fardu ain dikumpulkan, dijadikan sebagai kitab 40 hadis.
yang mana kitab itu mengandungi hadis 40, iaitu sebanyak 40 hadis yang berkait rapat dengan perkara-perkara urusan fardu ain. Kalau hadis 40 Imam Nawawi yang terkenal, yang biasa kita dengar, iaitu menghimpunkan asas-asas perbincangan di dalam Islam, sama ada ibadah dan muamalah dan tasawufnya. Kalau kita lihat dalam dunia ilmu hadis ni ataupun pengarangan kitab hadis, banyak sebenarnya kitab hadis 40. Ya, beramai ulama, antaranya yang terawal Ibnu Mubarak, Muhammad bin Aslam At-Tusi, ya, beberapa lagi ulama-ulama yang terkenal. Kemudian ulama-ulama moden pun banyak sekali mengarang kitab hadis 40. 40 hadis dakwah, 40 hadis galakkan, ada 40 hadis cerita tentang azab, ada 40 hadis cerita tentang kasih sayang, macam-macam kategori dan berpuluh-puluh jenis hadis yang dikarang oleh para ulama. Ya, jadi kita akan masuk, kita akan mengaji 40 hadis berkaitan dengan fardu ain yang dikarang oleh Al-Imam Abu Al-Hasan Muhammad bin Aslam At-Tusi, yang dilahirkan di Khurasan. Khurasan ni sekarang kat mana? Dekat belah-belah Iran sana. Iran dulu tuan-tuan, dia tak sama dengan Iran sekarang. Iran dulu semua ahli sunnah wal jamaah. Iran dahulu untuk tempat pusat ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuklah mazhab Syafi'i, ya, dinamakan Madrasah Khurasan, yang mana di situ berkumpulnya, bercampurnya, yang berkembangnya ulama-ulama. Mereka semua ahli sunnah wal jamaah, akidah Asy'ariyah Maturidiyah, tuan-tuan. Ya, cuma lately selepas itu masuk kerajaan Safawiyah, maka Iran sekarang tak jadi ahli sunnah, dia jadi Syiah Imamiyah. Ya, yang percaya kepada 12 imam yang maksum. Banyaklah ajaran-ajaran pelik yang kita rasa tak sepatutnya kita imani, dan sepatutnya kita pastikan bahawa anak cucu kita terjaga daripada ajaran-ajaran sesat seperti ini. Kalau tuan-tuan nak, pihak masjid boleh minta buku keluaran pejabat mufti wilayah cerita tentang Syiah saja, untuk kita explore dan untuk kita faham. At least buku tu dapat kita simpan, kita baca untuk pengetahuan kita, dan kita sampaikan kepada anak cucu kita. Jangan sampai terpercaya, terjebak dengan akidah sesat ahli bid'ah seperti Syiah, tuan-tuan. Ya, di antara yang paling getir, yang paling dahsyat agama Syiah ni, dia menghina dan mengkafirkan para sahabat. Dia kafir Abu Bakar, Umar, biasalah, Osman lagi lah. Ya, dia kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar perampas khalifah, perampas kepimpinan daripada Sayyidina Ali. Macam-macam lah. Isteri-isteri Nabi dikeji. Dia mendakwa bahawa Al-Quran yang ada sekarang tidak asli, dikurang, dibuang oleh sebahagian sahabat Nabi SAW. Banyak kepincangan akidah yang boleh kita katakan sebagai golongan ahli bidah, sesat dan menyesatkan. Ya, tapi tempat kelahiran Al-Imam At-Tusi, pengarang hadis kitab 40 hadis fardu ain ini, dia lahir sana. Dulu dia bukan Syiah. Sekarang ni ya, lately selepas itu masuknya kerajaan Safawiyah, disyiahkan Iran sampai sekarang. Ya. Dan Syiah ni macam-macam, ada Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah. Tapi yang mempelopori, yang menguasai dekat Iran tu namanya Syiah Imamiyah. Kalau belah-belah Yaman yang Husi, puak Husi tu, itu namanya Syiah Zaidiyah. Itu untuk kita ketahui perbezaannya, mungkin memerlukan masa ataupun tempat ataupun masa yang lain untuk kita bincangkan. Jadi, saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab ini Al-Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi ini lahir pada tahun 180 Hijrah. Kurun kedua di kalangan tabi'in. Lebih kurang macam Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah. Ya. Dan Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi ini wafat pada tahun 242 Hijrah, antara ulama terawal. Ulama 3 kurun pertama. Yang mana 3 kurun pertama ini yang Nabi SAW nyatakan sebagai zaman keemasan. Ya, iaitu sebaik-baik umat. Iaitu kurun yang 3 ini kurun yang paling dekat dengan Rasulullah dan sahabat Nabi SAW. Sebab itu Nabi kata khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Nabi kata kurun yang terbaik, manusia yang berada dalam kurun yang terbaik adalah kurun aku.
iaitu 100 tahun pertama semenjak pada zaman itu. Kemudian kurun yang selepasnya dan kurun selepas, iaitu 300 yang awal pertama. Itu kurun keemasan yang mana menghimpunkan, melahirkan ribuan ulama-ulama muktabar. Termasuklah imam kita, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Hanbali, lahir pada sekitar tahun macam tu. Dan pengarang kitab, dia lahir pada awal 3 kurun keemasan ini. Ya, jadi dia di antara kitab yang kecil menghimpunkan 40 hadis, tetapi karya ini merupakan satu khazanah yang sangat-sangat mulia. Antara hadis 40 yang sampai kepada kita. Kalau disebutkan sejarah pengarangan ataupun penulisan hadis 40 banyak. Hatta Imam Ibn Mubarak, ulama hadis terkenal pun ada menghimpunkan 40 hadis, tapi tak sampai kepada kita. Mungkin manuskrip hilang ataupun rosak, ya, ataupun banjir dan seumpamanya, tidak sampai kepada kita. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita nak tahu kenapa 40 hadis? Kenapa tak 50? Kenapa tak 10? Kenapa tak 30? Kenapa tak 50? Ya, sebab dia menjadi pengamalan para ulama, sebab ada satu hadis yang diriwayatkan daripada beberapa sahabat Nabi SAW, yang mana jalur sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Tetapi hadis itu dhaif, hadis itu lemah, tidak sahih. Nanti saya nak terangkan perbezaan antara hadis palsu dan hadis lemah. Tak sama tuan-tuan. Baik, kenapa 40 hadis? Kata Imam Nawawi di dalam muqaddimah 40 hadis, dia kata sebab berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, ada hadis yang diriwayatkan, man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allah yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Yang bermaksud sesiapa yang menghafal 40 hadis dari urusan agamanya, maka Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat termasuk dalam kelompok fuqaha dan ulama. Ya, hadisnya lebih kata siapa yang hafal 40 hadis, ataupun menurut Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia kata hafal ni tak semestinya hafal, beramal. Ya, kalau ada slide tu boleh nampak lah, tapi dia tak keluar kan. Saya ada share hadis tu. Mungkin pihak masjid boleh repair lah kot, boleh tengok apa sebab dia tak detect. Mungkin next class ke kita boleh gunakan. Jadi bila appear kat TV ni, ramai boleh ambil manfaat. Kalau tak salin pun dia ambil gambar ke apa untuk simpanan sendiri kan. Ya. Baik, Nabi kata siapa yang hafal, siapa yang menjaga, siapa yang beramal dengan 40 hadis Nabi SAW, dia akan dibangkitkan dekat hari kiamat nanti bersama para ulama dan para fuqaha, ahli fiqh. Itu riwayat, satu riwayat. Mana menurut riwayat yang lain disebutkan ba'athahu Allahu faqihan aliman. Yang mana dalam riwayat lain Nabi kata Allah akan bangkit dia dalam keadaan seorang yang faqih, seorang yang alim. Maksudnya siapa yang hafal 40 hadis, maka dibangkitkan dalam bentuk rupa seorang yang alim. Dalam berkata Allah bagi kemuliaan kepada dia pada hari kiamat di padang mahsyar atas sebab dia beramal dan menghafal 40 hadis Nabi SAW. Ya. Dalam menurut riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, dia kata wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Dalam riwayat yang lain Nabi kata siapa yang hafal 40 hadis, maka pada hari kiamat nanti aku akan beri syafaat kepadanya dan aku menjadi saksi untuknya. Kemuliaan. Maksudnya rentetan menghafal 40 hadis, Allah beri kemuliaan yang besar. Pertama, dia dibangkitkan bersama-sama para ulama. Kedua, dia dibangkitkan sebagai orang alim. Ketiga, Allah akan menjadi saksi untuk dia. Nabi SAW saksi, dan Nabi akan memberi syafaat kepada dia. Nampak tu? Ya. Baik. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud pula, dia kata siapa yang hafal 40 hadis, disebutkan itu dalam hadis udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta.
Nabi kata, sesiapa yang hafal 40 hadis dekat akhirat nanti akan dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga dari mana-mana pintu yang kamu suka. Syurga dalam hadis sebut ada 8 pintu. So sebab dihafal 40 hadis ni, dia kata masuklah mana-mana pintu yang kamu inginkan. Ya. Baik, dalam riwayat Ibnu Umar pula dia kata kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratil syuhada. Siapa yang hafal 40 hadis, maka dia dicatatkan dalam kelompok ulama, termasuk dalam catatan, dikumpulkan bersama-sama ulama dan dikumpulkan juga di padang mahsyar dalam kelompok para syuhada. Nampak kemuliaan yang Allah bagi kan? Sebab dihafal 40 hadis. So jadi ni tuan-tuan kemuliaan. Bila dekat padang mahsyar, duduk sebelah ulama, berkumpul dengan ulama, maksudnya selamat lah. Confirm selamat. Di padang mahsyar dengan penuh ketakutan. Bagaimana dalam hadis menggambarkan di padang mahsyar tu, belum masuk neraka lagi, belum tengok neraka, manusia sudah terseksa. Biasa kita dengarkan matahari ke atas kepala, peluh pula. Betul lah, memang ada hadis. Hadis sahih Muslim. Matahari atas kepala, berpeluh panas. Kita yang matahari jauh berjuta-juta kilometer ni pun rasa panas terik tengah hari. Ni apatah lagi atas kepala. Diriwayatkan peluh keluar sampai terjurai-jurai. Air sampai air peluh tu sampai menenggelamkan badan kita disebabkan dosa-dosa kita itu. Terseksa. Cukup terseksa. Dan antara yang paling terseksa dekat akhirat itu nanti, iaitu menunggu yang sangat lama. Menunggu yang sangat lama, tidak ada aircon, tidak ada teduhan dan macam-macam lagi. Punyalah dahsyat. Sampai ke dalam hadis riwayat Al-Hakim, ahli-ahli maksiat, orang-orang kafir tak tahan di padang mahsyar. Dia kata, ya Allah, kalaulah ditakdirkan tempatku di neraka, masukkan saja kami di neraka. Macam tu sekali. Sebab apa tak tahan dekat padang mahsyar? Dia ingat mungkin dekat neraka tu lebih rileks. Rupa-rupanya bila masuk neraka jauh lebih dahsyat daripada siksaan padang mahsyar. Kalau boleh ya Allah, patah balik duduk padang mahsyar lagi bagus. Macam tu sekali tuan-tuan. Tetapi dalam hadis ini sebut siapa yang hafal 40 hadis, dia akan dikumpulkan bersama para ulama. Nampak? Selamat, tak ada apa-apa. Sebab itu disebutkan dalam hadis macam-macam golongan yang Allah bagi kelebihan. Antaranya orang yang diberi mimbar dekat padang mahsyar. Ada yang Allah bagi cahaya, ada yang Allah bagi pakaian yang indah, yang cantik di padang mahsyar. Ketika itu manusia telanjang. Manusia telanjang tak pakai baju, disebut ke dalam hadis. Bu'isan nasu uratan khufatan gharla. Dalam hadis manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, ia tidak berpakaian dan tidak bersunat. Ketika itu, lepas itu Sayyidah Aisyah berkata, wahai Rasulullah, manusia tak rasa malu ke? Orang lelaki tengok aurat perempuan, perempuan tengok aurat lelaki, tak ada rasa malu ke? Maka Nabi kata ketika itu manusia tak fikir aurat lagi dah. Mereka memikirkan dosa dan nasib mereka. Bila di padang mahsyar, mereka fikirkan dosa mereka, macam mana nak jawab di hadapan Allah. Macam mana nak selamatkan diri ketika itu, macam-macam diingati. Allah, kat dunia aku buat dosa macam ni, takutkan neraka, kita duk makan tu makan ni, macam-macam. Buat dosa tu, buat dosa ni. Duk fikirkan kesalahan nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lantak pilah orang nak tengok aurat aku, ke nak tengok lantak. Orang dah tak terfikir masa tu dah. Punyalah dahsyat. Ya. Tapi di padang mahsyar ada jenis kelompok yang Allah bagi kelebihan. Tatkala manusia dalam keadaan berbogel, Allah bagi dia pakaian. Baik, itu dalam hadis Nabi SAW sebut di padang mahsyar, manusia pertama yang akan diberi pakaian itu Nabi Ibrahim AS. Kemudian Nabi-Nabi yang lain dan orang-orang saleh yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Nawawi kata kenapa ulama secara tradisi sehingga sekarang suka kumpul hadis 40. Hadis 40 tentang wanita, hadis 40 tentang lelaki, hadis 40 tentang darah wanita, macam-macam lah. Yang penting 40, mudah untuk belajar dan mudah untuk hafal. Sebab apa nak kedah fadilat ni lah. Cuma persoalan orang tanya, dia kata hadis ni hadis dhaif. Ya, Imam Nawawi kata walaupun sanad hadis ini banyak, tetapi tetap ulama mengatakan hadis ini bertaraf dhaif, lemah. Namun Imam Nawawi sebut juga, dia kata bahawa ijma' dan sepakat para ulama,
salaf dan khalaf, sama ada zaman dulu dan sekarang, sepakat para ulama mengatakan hadis dhaif boleh diamalkan untuk kelebihan beramal. Maksudnya hadis dhaif kita tak pakai untuk akidah. Hadis dhaif kita tak pakai untuk urusan hukum hakam, tak pakai. Tapi hadis dhaif ulama sepakat boleh kita ambil, boleh kita pakai bab urusan fadail amal ataupun kelebihan-kelebihan amal. Contoh kelebihan zikir, kelebihan salat, kelebihan surah-surah, tak apa. Asalkan tidak sampai kepada martabat dhaif jiddan. Sebab itu ulama dia memberi teguran dan memberi amaran, dia kata kita hidup sebagai umat Islam tak boleh dak samakan hadis palsu dan hadis dhaif. Kedua-duanya tidak sama. Satu perkara yang sangat bahaya ataupun dinamakan sebagai jenayah ilmu, ada kelompok dia samakan hadis lemah dengan hadis palsu. Tidak. Hadis palsu tu hadis pembohongan ke atas Nabi. Sama sekali pembohongan. Tidak ada, dia mencipta dan mereka dan menggunakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini jelas ada amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang palsukan hadis neraka tempatnya. Ya. Nabi kata falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menisbahkan hadis kepada Nabi yang bukan Nabi cakap, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka tempatnya di neraka. Tapi hadis dhaif ni tuan-tuan, dia tak sampai ke martabat palsu. Dia ada sanad. Ada rangkaian perawi-perawi dia. Cuma ada kepincangan, ada kecacatan. Ya, sebab mungkin perawi dia lemah hafalan, ataupun perawinya terputus. Tapi sanad tetap bersambung, cuma ada sedikit perbincangan. Semua ulama kata hadis dhaif ni bukan hadis palsu, dia masih ada possibility 50-50 daripada Nabi SAW. Walaupun tidak yakin, tetapi percentage datang dari Nabi itu ada. Sebab itu hadis dhaif masih dikategorikan sebagai hadis dan boleh diamalkan dalam sebahagian sudut dan tujuan yang telah ditetapkan oleh para ulama, terutamanya berkaitan dengan fadail amal. Manakala hadis palsu, bukan, tak ada possibility langsung, tidak ada kebarangkalian, tidak ada kebolehan untuk sampai kepada Nabi. Itu adalah penipuan semata-mata. Sebab itu hadis dhaif dan hadis palsu tidak boleh disamakan sama sekali. Dia berbeza. Dan hadis palsu tidak boleh diamalkan dan tidak boleh disebarkan sama sekali. Tapi hadis palsu, hadis dhaif masih boleh, tetapi untuk tujuan tertentu, iaitu fadilat amal. Ya, tapi kalau hadis dhaif untuk hukum hakam, untuk akidah, tak boleh. Fadilat amal boleh, tak ada masalah, diajarkan dan sebagainya, termasuklah fadilat menghafal 40 hadis Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dah nampak kenapa ulama kumpul 40 hadis. Sebab apa? Ada hadis dhaif cerita tentang fadilatnya, ya, dan hadis ni tidak palsu. Dan bila sebut tentang hadis kelebihan hafal 40 hadis ini, hadis dhaif, ulama kata walaupun dhaif, kebarangkalian daripada Nabi tu ada 50-50 atau 60-40. Kalau palsu langsung tidak ada, dia adalah pemalsuan atas nama Nabi SAW. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kelebihan belajar dan menyampaikan hadis. Kita belajar hadis ni bagus dekat Masjid At-Taqwa, di macam-macam ilmu. Kita belajar ilmu fiqh ada, ilmu tafsir ada, ilmu tasawuf ada. Semua ada kelebihan tuan-tuan. Belajar Al-Quran, belajar tarannum ke, belajar tajwid, belajar tafsir Al-Quran, ada kelebihan. Nabi kata khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. So tuan-tuan belajar tafsir, belajar Al-Quran, dapat kelebihan, dapat title Nabi bagi sebaik-baik manusia. Apatah lagi belajar dan mengajar, lagi bagus. Ulama kata tak dapat mengajar, belajar pun jadilah, termasuk dalam fadilat yang Nabi kata sebaik-baik manusia. Belajar fiqh pun sama juga. Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah inginkan kebaikan atas dia, Allah akan faqihkan dalam urusan agama. So belajar fiqh ke, belajar kitab fiqh Syafi'i ke, matan dan sebagainya, kita faham hukum fiqh, Allah nakkan kebaikan kepada kita.
Hadis pun ada kebaikan juga tuan-tuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, Nabi SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Yang bermaksud Nabi SAW bersabda, semoga Allah mencerahkan seseorang yang mendengar kata-kataku lalu memahaminya, menghafaznya dan menyampaikannya. Nampak tu? Nabi doa dan doa Nabi tak pernah ditolak. Nabi kata apa? Semoga Allah mencerahkan wajahnya, sama ada dekat dunia ataupun dekat akhirat. Nabi kata semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar kata-kataku, iaitu hadis-hadisku, lalu dia memahaminya. Tuan-tuan hari ini duk faham hadis, kita faham. Dengar hadis yang tak faham, kita belajar nak kasih faham. So dia termasuk dalam kelebihan ini. Memahaminya, menghafaznya, iaitu beramal dengannya dan menyampaikannya. Nampak? Jadi ini kelebihan. Siapa duduk macam ni tuan-tuan, belajar hadis, dia akan dapat cerahan daripada Allah. Dekat dunia Allah bagi muka dia cerah, wallahu alam. Mungkin orang kata muka tak berapa nak handsome, sebab belajar hadis muka dia cerah. Kacak tak ada, manis ada, kata Piramli. Betul tak? Muka tak handsome tapi orang tengok manis je muka. Pasal apa? Mungkin dia belajar hadis. Dan ulama kata Allah mencerahkan seseorang dekat akhirat itu, mungkin dekat akhirat juga, bukan dekat dunia saja. Dua-dua sekali. So dia dapat fadilat yang belajar hadis. Jadi insya-Allah mana-mana ilmu kita belajar, tak kisah tafsir ke tasawuf ke fiqh ke, semua kita belajar belaka. Dua-dua ada kelebihan dan macam-macam, dan ada spesifik hadis yang menceritakan kebaikannya. Begitu juga kita belajar hadis Nabi SAW. Belajar, ya walaupun kita tak hafal seperti mana dalam matan, paling kurang ulama kata kita hafal makna dia. Kita hafal makna dia. Ya. Kalau kita baca hadis 40 tadi, man hafiza ala ummati 40 hadithan ba'athahu Allahu fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Itu yang matan. Ya, saya hafal lah sebab saya dah biasa mengajar, dan kita yang tak biasa hafal ataupun susah nak hafal, tak payah hafal bahasa Arab, cukup faham. Oh, dia kata faham macam mana? Faham dari segi sudut makna. Maknanya Nabi kata siapa hafal 40 hadis, dia akan dibangkitkan bersama ulama dan fuqaha. Kemudian balik disampaikan dekat anak dia, sampaikan dekat isteri dia, sampaikan dekat cucu dia. Alhamdulillah. Ya, ini satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Ya. Baik, jadi kita ada masa. Ceramah saya tak lama, tak sampai sejam. Paling lama 45 minit, 50, paling lama pun sejam lah. Bila lebih sejam orang dah tak boleh nak fokus. Ya. Kita sempat masuk satu hadis Nabi SAW sebelum pukul 7-10 minit. Ya, hadis pertama. Kita masuk hadis pertama lah ya. Hadis pertama, insya-Allah kita target kitab ni khatam lah. Khatam 40 hadis je, tak banyak. Satu kelas kita mungkin belajar 2-3 hadis, tapi hari ini kita buka satu hadis saja. Insya-Allah lama-lama khatam, dan habis khatam kita buat majlis khatam, penyampaian sadat dan seumpamanya. Insya-Allah kalau dipanjangkan umur. Baik, an Abdullah bin Amr anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala manil muslim? Qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Qala famanil mu'min? Qala man amina an-nasu ala anfusihim wa amwalihim. Qala famanil muhajir? Qala man hajara as-sayyi'at. Qala famanil mujahid? Qala man jahada nafsahu lillahi. Rawahu Abad bin Humaid. Baik, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa seorang lelaki menyoal Nabi. Seorang lelaki, Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi yang hebat, dia meriwayatkan hadis ni. Satu hari dia cerita ada seorang lelaki datang dan bertanya kepada Nabi SAW. Apa dia soal tuan-tuan? Dia kata, siapakah orang Muslim? Siapakah yang dinamakan Muslim itu? Maka Nabi SAW sebut, Nabi jawab, orang Muslim itu adalah orang Islam yang orang Muslim adalah orang-orang Islam
yang lain selamat dari bahaya lidah dan tangannya. Nabi kata yang dinamakan seorang Muslim, yang mana orang Islam yang lain terselamat daripada bahaya lidah dan tangannya. Nabi kata kalau dia tu Muslim, benar-benar Muslim, lidah dia tak menyakiti orang lain, tangan dia tidak menyakiti orang lain. Itu hakikat Muslim, kata Nabi SAW. Tak apa, kita terangkan selepas ni. Okey. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, siapakah orang mukmin? Mukmin dan Muslim berbeza. Yang mukmin ni orang yang beriman. Nabi kata, Nabi SAW bersabda, mukmin adalah umat manusia yang teraman diri dan hartanya daripada bahaya dirinya. Man aminahu min balihi ala man aminahu nasu ala amwalihim wa anfusihim. Yang dinamakan sebagai seorang mukmin, orang lain teraman daripada bahayanya sehingga boleh memusnahkan dirinya dan memusnahkan harta-harta mereka. Maksudnya Nabi SAW kata orang mukmin ni tak kacau harta orang, tak kacau ataupun menjejaskan bahaya dan jiwa-jiwa orang lain. Itu disebutkan sebagai mukmin. Baik. Kemudian dia bertanya lagi, siapakah orang yang berhijrah? Ya. Maka Nabi SAW berhijrah itu adalah orang yang berhijrah daripada perkara-perkara maksiat. Bukan berhijrah Madinah dan bukan berhijrah ke tempat lain, tapi hakikat berhijrah yang sebenar iaitu hijrah daripada perbuatan maksiat, mungkar, berhijrah daripada situ ke arah kebaikan. Nabi kata. Baik. Dan soalan yang terakhir dia kata, siapakah yang berjihad? Siapakah mujahid? Siapakah yang dinamakan orang yang berjihad? Maka Nabi SAW sebut, orang yang mujahid itu sesiapa yang bermujahadah ke atas dirinya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya yang mujahid ini bukan hanya angkat senjata, tapi orang yang melawan hawa nafsunya itu daripada ikut hawa nafsu dan syaitan untuk melanggar perintah Allah, itu dinamakan jihad juga. Ya, ini hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim. Ada macam-macam riwayat, maknanya lebih kurang tuan-tuan. Yang mana hadis ni tuan-tuan nak diceritakan pelajaran hadis yang mana kalau kita tahu, kalau kita belajar ilmu bahasa, ada perkataan merangkumi pelbagai makna. Ada satu perkataan dia boleh mendatangkan pelbagai makna. Ya, macam kita kata orang Muslim. Muslim ni orang Islam yang memeluk agama Islam. Yes, itu maknanya. Tapi ada makna lain tak? Ada. Seperti mana yang Nabi bawa. Muslim itu bukan saja yang memeluk agama Islam, tetapi man salima. Salima itu selamat. Orang lain selamat daripada bencana lidah dan tangannya. Sama juga bila ditanya siapa itu orang mukmin. Mukmin ni orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada Nabi, beriman pada qada dan qadar, beriman pada hari kiamat. Yang 6 tu, itu beriman. Tapi ada makna lain tak? Ada. Makna lain orang beriman. Iman tu maksudnya aminah, beraman. Orang yang duduk sekeliling sebelah kita ni, dia terasa teraman. Contoh, kalau saya orang beriman, Tuan Haji akan selamat dengan saya, tak takut akan bahaya saya. Itu orang yang beriman. Kalau saya orang yang jadi beriman, saya jenis tak ambil harta orang, tak tipu orang. Zaman sekarang ni macam-macam scammer ada. Minggu lepas saya dapat call daripada LHDN. Mengarut dah ni. Ya, LHDN dia kata apa? Tak bayar cukai lah. Lepas tu dia kata begitu beginilah. Bohong lah. Kita kerja makan gaji tiap-tiap bulan, kena potong bayar cukai. Ada masalah bila tak bayar je. Even kita ada buka bisnes sekalipun, hasil bisnes pun kita declare juga kan. Kita declare dan kita kata bahawa kita bayar jual cukai. Ni nak bohong lah ni. Dia nak kena ke kita, dia nak ambil duit kita. Scammer. Hati-hati tuan-tuan. Nanti dapat telefon daripada mahkamah lah, balai polis lah, ada kes itulah, jangan percaya. Ya, polis ke mahkamah ke LHDN ke, dia takkan melalui telefon. Dia akan melalui surat rasmi ataupun dan sebagainya. Ya. Jadi kalau orang beriman, orang lain di sekelilingnya merasa aman. Dirinya tidak akan menyebabkan harta orang lain terganggu, jiwa orang lain terganggu. Itu hakikat yang Nabi SAW sebut.
Ya, sama juga berhijrah dan seumpamanya, ya. Baik. Jadi bila kita kata makna Muslim yang kita ketahui, yang dinyatakan dalam hadis, iaitu berdasarkan rukun Islam yang 5. Sebab apa? Ada hadis yang mana seorang lelaki ataupun Jibril datang dalam bentuk lelaki, dia tanya Nabi, apakah Islam? Dia kata Islam anta syahada an la ilaha illallah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasumur ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Disebutkan Islam itu adalah syahadah, salat 5 waktu, puasa, zakat, haji. Itu Islam. Maksudnya orang Islam yang dinamakan Islam, dia buat 5 benda ni paling kurang. Syahadah, salat, puasa, zakat, haji. Ya. Kalau orang beriman pula, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa qadri khairi wa syarrihi. Iman itu apa? Itu beriman pada Allah, kitab-kitab, malaikat, rasul yang 6. Itu orang beriman. Ya. Manakala orang yang muhajir, berhijrah, apakah maksud orang yang berhijrah? Yang berhijrah ni maksudnya yang berhijrah daripada negara kufur ke negara Islam. Contoh zaman Nabi tak selamat dekat Mekah, terganggu, terseksa, mereka cari keamanan dekat Madinah. Itu nama orang berhijrah. Manakala orang yang bermujahadah, orang yang jihad, pergi angkat senjata lawan musuh Allah, memerangi orang yang cuba mengganggu agama Allah Subhanahu wa taala, itu namanya mujahid. Tetapi Nabi SAW membawa makna perkataan yang kurang masyhur. Ya, macam tadi kan, orang Muslim, orang Islam, orang mukmin, orang beriman. Tetapi Nabi dia bawa perkataan yang tidak masyhur. Untuk apa? Urusan untuk dakwah, urusan untuk menjelaskan makna yang lebih luas. Maksudnya Muslim bukan hanya memeluk agama Islam. Muslim hanya bukan kita berinteraksi ataupun kita berhubung dengan Allah. Muslim bukan hanya kita bermuamalah dan kita beribadah demi Allah Subhanahu wa taala, tetapi Islam juga menjaga ikatan kita sesama manusia. Nampak? Sebab apa? Bila orang tanya, dia tahu, Nabi tahu, dia tahu hakikat Muslim itu apa. Muslim itu orang beriman pada Allah, menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi membawa makna lain, bukan itu saja. Muslim bukan sekadar menjaga hubungan dengan Allah, tetapi dengan manusia sekali, sehingga manusia di sekelilingnya terasa aman, tak terganggu dengan bahaya dia. Nampak tu? Sebab tu disebutkan hablum minallah, hablum minan nas. Tali hubungan kita dengan Allah kena jaga, dengan sesama manusia pun kena jaga. Ya, ada orang cakap dengan saya, Ustaz, CEO saya ni tuan haji, tiap tak tahu pergi umrah, pergi haji dan sebagainya, pakai kopiah berjanggut. Ya, sembahyang jemaah tak tinggal, memang kat masjid, tapi kadang-kadang dia dekat office dia punya cengeng lain macam. Dia suruh kita buat proposal, dia check proposal kita ni, dia tengok tak puas hati, dia ambil proposal, dia campak kat muka kita. Saya kata tak berapa bagus. Tuan haji ni ada syarikat, dia bagus, orang kaya, hubungan dengan Allah dijaga cantik tuan-tuan, tapi dengan manusia, dengan staff dia campak macam tu saja. Ada tak tuan-tuan? Ada. Jenis yang tak puas hati ni apa ni? Kau buat ni, sampah, pak, dia campak. Orang buat macam tu dia tak appreciate. Ni tak boleh tuan-tuan. Muslim bukan saja you jaga jemaah saja, bukan kita jaga solat saja, bukan jaga dengan, tapi dengan manusia pun kita kena jaga juga. Teruk macam mana proposal pun tak payah balik lah, cakap baik-baik lah, betul tak? Suruh dia repair lah kan. Ya, ada jalan solusinya. Kira balik macam tu tak menyelesaikan masalah. Nampak? Ada orang jadi macam tu. Ya, datang ke masjid berjemaah tapi parking tak jaga, parking double line dan sebagainya, parking apa semua. Pergi masjid pun buang sampah tepi jalan. Ni yalah, dengan Allah bagus, tapi hubungan duniawi ni tak apa nak cantik. Nabi kata itu bukan Muslim hakikat, dia kena jaga dua-dua sekali. Kemudian orang beriman ni, mukmin, orang beriman pada Allah, beriman pada malaikat. Tanya akhir keputusan dia tak percaya, tapi kita boleh ditanya, apa itu malaikat, percaya tak percaya? You percaya dunia, you percaya syurga, tak percaya? Percaya padang mahsyar, tak percaya? Semua percaya, sebab kita orang beriman. Tapi Nabi kata bukan setakat itu saja. Dimaksudkan mukmin itu orang lain terasa aman duduk di kelilingnya. Maksudnya orang mukmin tak ambil harta orang, orang mukmin tak kacau harta orang, orang mukmin tidak mengganggu gugat nyawa orang. Maksudnya pentingnya
muamalat dengan manusia kena jaga tuan-tuan. Ya. Dan begitu juga orang berhijrah. Orang berhijrah ni, dia berhijrah nak selamatkan nyawa dia daripada tindasan orang-orang kafir. Dia pergi berhijrah ke Madinah, betul. Ya, Nabi kata tak cukup pada itu. Bukan sekadar berhijrah ke Madinah, tapi berhijrah daripada maksiat kepada kebaikan, itu juga dinamakan berjihad. Ya, sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, wa innamal likulli imrin ma nawa, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kana hijratu lid-dunya yusibuha wa man kana hijratu lillahi wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih, faman kana hijratu lid-dunya aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratu ala ma hajara ilaih. Dalam hadis tadi kata amalan kita bergantung pada niat. Seseorang itu dapat apa yang diniatkan. Yang berhijrah ni tengok niatnya macam mana. Ada yang berhijrah bukan kerana Allah, tapi kerana nak berkahwin dengan perempuan. Ada berhijrah ke Madinah sebab nak berniaga, nak untung perniagaan. Maka Allah nilai. Kalau berhijrah kerana Allah, dia dapat pahala, dapat ganjaran. Tapi kalau dia berhijrah selain daripada niat Allah, dia dapatlah keuntungan duniawi itu, tapi ganjaran Allah dia tak dapat. Ya, maka Nabi kata hijrah bukan sekadar berhijrah, tapi berhijrah dengan hati. Berhijrah dengan jiwa, memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bukan sekadar berhijrah ke Madinah, tapi hijrah daripada kekotoran, daripada kemaksiatan. Dulunya kufur, kembali kepada keimanan, hijrah kepada keimanan. Dulunya minum arak, dulunya berzina, makan riba, berhijrah meninggalkan semua benda itu. Nabi sebut dalam konteks yang lebih luas supaya faham hakikatnya. Bukan kita faham bahawa satu istilah tu sempit macam tu saja, tapi lebih luas yang perlu kita jaga juga. Begitu juga jihad. Jihad dalam istilah itu bermakna adalah hanya untuk berjihad, tidak. Tapi jihad yang besar juga melawan hawa nafsu. Berjihad angkat pedang dan sebagainya. Sebab itu dalam hadis di riwayat Imam Abu Daud, Nabi sebut ada akhir zaman, dekat hari kiamat nanti, ada seorang lelaki mujahid yang kuat berperang. Dia berperang. Setiap peperangan melawan musuh Allah dia perang. Tapi dekat akhirat dia dimasukkan dalam neraka. Pasal apa? Dia tak jawab, dia tak lawan hawa nafsu dia. Apakah hawa nafsu dia tak lawan? Dia pergi perang punya bagus, cantik, dia mengalahkan, dia bunuh ramai yang musuh-musuh Allah ni, tapi masuk neraka. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi kata, punyalah perang, punyalah luka badan, punyalah penat, ya, ingat mati syahid ataupun masuk syurga, at last masuk neraka. Pasal apa? Inilah tak lawan hawa nafsu. Apa nafsu dia tak lawan, tuan-tuan? Dia berjihad sebab riak. Dia berjihad disebabkan dia nak menunjuk-nunjuk dia ni hebat berperang. Dia nak menunjuk bahawa dia ni, orang nak puji dia supaya dia ni pahlawan hebat, panglima hebat, pandai main pedang. Kalau senapang tu sharpshooter, dia nak orang puji dia. Maka keikhlasan ini merosakkan amal saleh, tuan-tuan. Sia-sia jadinya. So jihad dia selama dekat dunia tu Allah tak pandang. Masuk neraka, tuan-tuan. Pasal apa? Kalah. Jihad secara fizikal lawan bunuh musuh Allah, dia menang. Dia tak fail. Tapi hati dia fail. Sebab apa? Tak mujahadah lawan hawa nafsu. Sebab itulah kita ni, orang banyak duit, kita sedekah, kita lawan sifat kedekut tu, alhamdulillah. Tapi jangan lupa lawan hawa nafsu, elakkan daripada riak. Ya. Jadi dalam masa yang sama, kalau kita nampak mana-mana orang dia sedekah masuk Facebook ke, masuk TV ke, kita tak boleh sangka buruk, haram. Sebab apa? Kita nak cerita pasal riak ke, sombong ke, tak ikhlas, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas tak ikhlas itu urusan Allah. Tak boleh kita nampak Facebook, tak ikhlas lah tu. No. Bukan urusan kita, tuan-tuan. Kita tak boleh baca hati manusia. Yang boleh baca hati manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi pengajaran hadis Nabi SAW disebutkan, hadis ini menunjukkan ketakwaan bukan hanya menjaga hubungan manusia dengan Tuhannya. Saya dah cakapkan tadi. Namun ia juga berkait rapat antara hubungan sesama manusia. Ya, kalau ada slide tu boleh tengoklah, boleh kongsi ya. Saya ada catat nota-nota. Haram menyakiti saudara muslim yang lain sama ada melalui lidah atau tangannya.
Maksudnya disebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dinamakan orang Muslim, orang Islam yang lain terselamat daripada bahaya lidah dan tangannya. Adakah orang Islam saja? Tidak. Orang kafir pun sama juga. Sebab apa? Ada riwayat al-muslimu man saliban nas. Semua manusia termasuk kafir sekalipun. Maksudnya kafir yang bukan diperangi lah. Orang kafir yang duduk di bawah pemerintahan Islam macam non-Muslim yang keliling kita ni pun sama juga. Tak boleh kita sakiti. Ya, tak boleh kita nak curi. Zaman saya kecil-kecil dulu tu, kawan-kawan saya kata, itu tebu orang Cina lah. Boleh ambil, orang Cina boleh ambil, boleh curi. Orang Islam tak boleh ambil. Kita masa kecil-kecil tu duk ijtihad sendiri. Sebenarnya tak boleh tuan-tuan. Cina ke India ke Buddha ke Kristian ke, ya, asalkan dia duduk dalam pemerintahan Islam yang kita iktiraf sebagai rakyat, tak boleh curi juga, tak boleh sakiti. Nampak tu? Ya, jadi budak-budak ni ikut hawa nafsu lah. Zaman kita budak-budak sekolah rendah dulu. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan tentang ciri-ciri maqasid syariah. Maka syariah apa? Iaitu menjaga nyawa dan menjaga harta manusia. Maksudnya wajib kita tak boleh memusnahkan harta diri kita sendiri, tak boleh kita memusnahkan harta orang lain dan sebagainya. Dan begitu juga menjaga nyawa. Baik itu dia kata orang Muslim menjaga nyawa orang lain, menjaga nyawanya juga dan menjaga nyawa orang lain, dan menjaga harta orang lain seperti mana disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi antara maqasid syariah yang ulama kata menjaga nyawa. Sebab tu fatwa wilayah persekutuan sama juga sirah fatwanya dengan MKI, Muzakarah Fatwa Kebangsaan, mengatakan vaksin hukumnya adalah harus, halal. Ya. Ketika mana kita nak keluarkan hukum halal dan harus tu, kita bersidang. 14 mufti ada di bersidang, ya. Datuk Mufti wilayah pun ada, yang mana kita dengar presentation daripada pakar perubatan, pakar vaksin dan pakar farmasi. Present punya lama, soal jawab, betul ke ada babi, betul ke ada monyet punya buah pinggang, apa semua tak ada, semua diterangkan. Benda tu pembohongan belaka. Dah puas hati penerangan daripada pakar, maka Muzakarah Fatwa Kebangsaan kata hukumnya adalah halal dan harus. Dan fatwa mufti wilayah juga sama juga dengan kenyataan fatwa kebangsaan, mengatakan hukum vaksin adalah harus dan hukumnya boleh menjadi wajib kalau ditentukan oleh kerajaan. Nampak? So kita kata harus dan boleh jadi wajib sebab dia maslahah untuk jaga nyawa. Dan ada baru-baru ni interview dekat surat khabar bernama, keluar kat surat khabar, dia kata hukum sekarang ni kerajaan persekutuan dia wajibkan seluruh penjawat awam kena ambil vaksin. 1 Disember tak cukup 2 dos akan dikenakan tata tertib. Setakat ni kerajaan wajibkan hanya penjawat awam saja. Yang tidak penjawat awam tidaklah. Ataupun ada yang pencen-pencen tidak dikira penjawat awam lagi walaupun dapat pencen tapi sudah retire lah. Yang masih bekerja wajib ambil vaksin. Okey? Jadi saya diinterview oleh bernama tentang tindakan kerajaan mewajibkan seluruh penjawat awam untuk ambil vaksin. Betul ke, sah ke di sisi syarak? Saya kata sah. Di sisi syarak, siasah syariah, kerajaan ada hak untuk mewajibkan rakyat sesuatu perkara yang mendatangkan kemaslahan untuk rakyat. Dalam kaedah sebut tasarruful imam manutun bil maslahah. Tindakan pemimpin itu berlega dalam urusan maslahat. So kerajaan berhak untuk wajibkan dan berhak untuk memberi tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan, yang mana peraturan itu selagi mana mendatangkan masalah. Apatah lagi mewajibkan penjawat awam untuk ambil vaksin untuk masalah jaga nyawa. Itu. Jadi ramai yang tak faham. Dan mereka yang telah ditetapkan oleh kerajaan, fatwa kebangsaan dan wilayah mengatakan yang kerajaan wajibkan, hukum jadi wajib. Sebab atas peruntukan mentaati ulul amri, pemerintah. Sebab itu Nabi pesan kepada Huzaifah bin Al-Yaman, ya, tasma'u wa tuti' lil amiri, hendaklah kamu dengar dan taat pemerintah kamu. Wa in darafa dhahraka wa akhadha malaka, walaupun dia pukul belakang kamu dan diambil harta kamu. Nak ceritalah tentang kepentingan kita mentaati pemerintah. Walaupun dibukul belakang kita, walaupun dia zalim sekalipun, selagi pada pemerintahan itu tidak
berkaitan dengan urusan maksiat dan tidak berkaitan perkara-perkara yang membahayakan. Selagi mana ada maslahat dan tidak bertekad syarat, rakyat wajib taat. Ya, itu konsep taat. Tapi ramai yang kata takkan tak boleh nak lawan kot. Dia bukan lawan. Taat lain, membangkang lain. Bangkang boleh tak boleh, ikut saluran dia. Dia taat. Tapi pembangkang tak ada masalah, boleh. Zaman Khulafa' Ar-Rasyidin ramai membangkang. Perempuan dibangkang Sayyidina Umar, aku tak setuju. Boleh tak? Boleh. Ikut adab, ikut cara. Tapi taat satu benda yang lain. Betul tak? Kerajaan kata kena ambil vaksin, ambil vaksin. Kalau yang diwajibkan lah. Tapi nak kritik, boleh kritik kan? Kritik cara baik ke, kritik kat parlimen ke. Kalau hidup sebagai rakyat, kalau tak ada pembangkang payah juga. Pergerakan politik tak stabil, tuan-tuan. Bayangkan tak ada pembangkang. Nanti pemerintah syok sendirilah. Tak ada kritikan dan sebagainya. Ya? Itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bahawa hadis ni cerita tentang maqasid syariah. Jaga nyawa dan jaga harta. Maka tidak heran kalau kita lihat mana-mana pun ceramah pasal vaksin ni ada kaitan dengan maqasid syariah. Sebab apa? Banyak sekali hadis dan Al-Quran yang disebutkan oleh Nabi, difirmankan oleh Allah berkaitan dengan jaga nyawa. Maka itulah tuntutan yang kita nak kena tanamkan, kita kena faham bahawa hidup dekat dunia ni kita kena jaga nyawa. Pasal apa? Bila Allah panjangkan umur kita, Nabi kata wala yazidul mu'minu umruhu illa bi khair. Bila dipanjangkan umur seseorang itu, tak lain tak bukan Allah nak bagi kebaikan padanya. So bila Allah bagi umur panjang, itu Allah bagi kebaikan. Maksudnya ada peluang untuk bertaubat, ada berpeluang untuk kita beramal soleh dan macam-macam lagi. Ya, bila dah mati tak ada peluang lagi dah. So sebab itu kena jaga nyawa. Bila jaga nyawa, peluang Allah bagi lagi banyak. Dan Nabi kata wa innahu idzan qata'a idza mata Adam in qata'a amaluh. Sebab apa? Bila dah mati terputus amalan-amalannya. Itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ni bukan menyerah saja. Serah macam tu saja, tak apa, mati-matilah. Allah kata wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Beramallah untuk akhirat kamu, sedekahlah untuk akhirat kamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa nasib kamu dekat dunia ni. Beribadah, bersedia untuk berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan Allah. Tapi jangan lupa dunia kamu ni. Sakit makan ubat, lapar makan nasi, penat tidur, ya, boring pergi jalan-jalan. Jangan lupa. Sebab Nabi pun ambil dunia, tuan-tuan. Ya, kita terdapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sejam jugalah kita bercakap. Ya. Ya cukuplah kot. Ya, insya-Allah kita ada masa, moga-moga panjang umur. Kita bertemu pada sesi akan datang. Saya ambil kesempatan pada hari ini, kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, mohon maaf. Itu sesalah budi bicara, ya. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadha man ila ghafartah wa la man ila farajtah wa la dayna ila qadaita wa la maridan ila shafaita wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.